أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat? Didoakan semua bersama ahli keluarga masing-masing. Mungkin yang baru selesai solat asar dan apa-apa saja pekerjaan yang kita laksanakan. Saya doakan kita sama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusan kita. InsyaAllah pada siri yang terakhir kita pada hari ini, pada petang ini, syukur Allah Ta'ala beri kita kesempatan dapat lagi berjumpa untuk kita menghabiskan siri yang keempat dalam perbincangan kitab Sabil Al-Muhtadin pada membincangkan berkenaan dengan solat-solat sunat. Kita ulang kembali apa yang dah kita bincang pada siri-siri yang lepas secara ringkas. Yang telah kita bincangkan adalah berkenaan dengan solat sunat witir. Kemudian kita bincang berkenaan dengan solat sunat rawatib. Dan yang ketiga berkenaan dengan solat sunat tarawih. Secara tidak langsung pengarang kitab telah menyusun susunan itu mengikut turutan keutamaan dan juga afdaliyah, aulawiyahnya, keutamaannya. Jadi secara tak langsung sebenarnya saya ingin mengajak diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, perempuan sekalian, dalam kita mengejar dan melaksanakan ibadah-ibadah sunat ini, kita kena jadi bijak. Maksudnya kita kena bijak dari sudut apa? Bijak dari sudut mencari keutamaan. Maksudnya sebab kita ni, ialah umur kita, usia kita ni tak adalah panjang sangat. Umat Nabi Muhammad ini umurnya sekitar 60 lebih, 70 lebih. Jadi masa yang ada tu singkat. Jadi menuntut kita mencari ibadah-ibadah yang barakah. Yang barakah. Barakah ni maksudnya buat sikit, pulangannya banyak. Jadi ini menuntut kita mencari afdaliyah dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Jadi di samping kita di bulan Ramadan ini kita fokus pada ibadah solat sunat tarawih, jangan lupa juga untuk kita melihat dari sudut prioritinya, keutamaannya, afdaliyahnya adalah yang lebih dari itu adalah solat sunat witir. Kan? Solat duha, solat sunat tarawih solat juga, tapi jangan tinggal witir kerana ia lebih aula. Solat tarawih solat juga, tapi jangan tinggal solat sunat rawatib. Kan kalau tertinggal tu tak ada masalah lah. Maksudnya kita usaha untuk mencari dan mengerjakannya. Solat sunat rawatib, qabliyah dan juga ba'diyah seperti yang kita dah bincang pada siri sebelum ini. Dan yang lebih utama lagi adalah di samping jaga ibadah sunat, yang wajib jangan kita ketinggalan. Kan dia punya rebut nak cari ibadah-ibadah yang sunat, yang fardu pula tercicir. Kita tak nak macam tu. Kan kita dah sebut sebelum ni, solat-solat sunat itu fungsinya adalah untuk menampung kekurangan yang ada pada solat-solat yang fardu yang kita kerjakan. Baik, insyaAllah pada siri kali ini saya cuba untuk cover dua topik sebenarnya, walaupun saya lihat di sini panjang. Iaitu berkenaan dengan solat sunat duha dan solat sunat tahajud qiyamul lail. InsyaAllah kita akan bincangkan. Baik, kata pengarang kitab rahimahullah, kita mendoakan pengarang kitab ini dirahmati dan dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunat duha, maka yang terafdal kemudian daripada sembahyang tarawih itu sembahyang sunat duha. Ikut keutamaannya, yang afdal setelah solat sunat tarawih adalah solat sunat duha. Ini kerana tergolong di dalam tiga benda yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Katanya, aku telah diwasiatkan oleh kekasihku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata Nabi pesan kepada aku supaya jangan kamu tinggal tiga perkara ni. Setiap dalam amalan kamu jangan tinggal tiga perkara ni.
Apa dia? Nabi pesan kepada Abu Hurairah, jangan tinggal puasa 3 hari bagi setiap bulan yang ada. Kecuali bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan sebulan penuh. Jadi bulan-bulan yang lain jangan tinggal 3 hari berpuasa di setiap bulan sebagai puasa sunat. Sebagai ulama kata itu di hari yang pertengahan bulan, Ayyamul Baid, ataupun kita sebut puasa putih. Pertama. Yang kedua, jangan kamu tinggal solat duha. Ini pesanan antara 3 pesanan. Jangan tinggal puasa 3 hari dalam sebulan, jangan tinggal solat duha, dan yang ketiga, jangan tinggal solat sunat witir. Kerana ketiga-tiga ni ada keistimewaan yang tersendiri, yang kalau kita kerjakan, maka kita akan merasai kelazatan dalam kita beribadah. Baik, pada kali ini kita akan bincang berkenaan dengan solat sunat duha. Selepas keutamaan solat sunat tarawih adalah solat sunat duha. Kaifiatnya macam mana? Bilangan rakaatnya, sekurang-kurangnya 2 rakaat, dan sekurang-kurang kamalnya itu 4 rakaat. Maksudnya paling sikit 2 rakaat boleh buat. 1 rakaat tak boleh lah. 2 rakaat kira paling minima. Kemudian yang sempurna, sekurang-kurang kamal. Kamal ni sempurna. Yang paling kurang dalam kesempurnaan itu, paling low-nya adalah 4 rakaat. 4 rakaat. Ustaz Zikri ni nampak gayanya soalan lain macam ni. Baik. 4 rakaat yang dimaksudkan adalah paling low ataupun paling minima kesempurnaannya, 4 rakaat. Dan yang akmal, yang paling sempurnanya adalah bukan paling sempurna, maksudnya yang lebih sempurna daripadanya adalah 6 rakaat. So 2 boleh, 4 itu paling kurang dari sudut kesempurnaannya. 6 rakaat itu lagi bagus. Dan sebanyak-banyaknya adalah 12 rakaat. Paling maksimum 12 rakaat. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sallaita ad-duha 'ashran lam yuktab 'alayka fi dhalika al-yawma dhanbun wa in sallaitaha 12 banallahu laka baitan fil jannah. Maksudnya, jika engkau sembahyangkan akan sunat duha 10 rakaat. Nabi kata, kalau solat duha 10 rakaat, nescaya tiada disuratkan atasmu dosa pada hari itu. Maksudnya hari itu tak berdosa. Bukan maksud kita buat apa pun dosa kita tak dikira oleh Allah Ta'ala, tak. Yang dimaksudkan di situ, kalau kita boleh pelihara satu hari kita buat solat duha 10 rakaat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi kata, akan dipelihara dia daripada dosa pada hari tersebut. Maksudnya apa? Kalau orang yang digerakkan hati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh mendirikan 10 rakaat, maka dia tergolong dalam golongan yang mendapat hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, dia tak akan terdorong untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Okay, kalau ada soalan yang saya boleh jawab, saya akan jawab insya-Allah. Ustaz Najmi, kalau saya tak boleh jawab, saya akan tanya dia balik. Nakal dia orang ni. Baik. Itu 10 rakaat. Ada dalam hadis, siapa yang menunaikan 10 rakaat, maka dia tidak tergolong dalam orang-orang yang berdosa pada hari itu. Maksudnya dia dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk tidak mengerjakan ataupun melakukan perkara maksiat. Dan jika engkau sembahyang akan dia 12 rakaat. Tadi 10, sekarang ni 12. Kalau buat 12 rakaat, diperbuatkan baginya rumah di dalam syurga. Hadis riwayat Baihaqi, Masya Allah. Maksudnya 10 rakaat pelihara daripada dosa, 12 rakaat Allah Ta'ala akan beri ataupun bina rumah khas di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji nak buat syurga kepada kita, maka itu adalah janji yang pasti. Saya suka satu perumpamaan berkenaan dengan hadis-hadis yang apabila Allah Ta'ala kata dijanjikan syurga, rumah di syurga ini. Tuan-tuan bayangkan satu keadaan, iaitu keadaan datang solat Jumaat.
Kan mungkin sekarang ni tak rasalah sebab beberapa Jumaat ni kita tak datang solat berjemaah PKP ni. Satu masa dahulu apabila kita datang solat berjemaah, solat Jumaat, kalau kita datang lambat, apa perasaan kita? Datang lambat, kita akan rasa mungkin kita dah tahu masjid ni memang ramai orang datang. Kalau kita datang lambat memang solat di kaki tangga masjid lah ataupun di tepi-tepi. Jadi kita rasa tak secure, rasa takut tak ada tempat. Tak ada tempat itu sebenarnya menimbulkan satu perasaan yang risau. Ini kan di dunia, yang mana di masjid kalau kita bawa sejadah boleh je solat saja. Tapi di sini Allah Ta'ala kata, kalau kita risau tak ada tempat di syurga, jangan risau. Kalau kamu kerjakan 12 rakaat solat duha konsisten, insya-Allah Allah Ta'ala akan binakan kepadanya rumah di syurga. Jadi nak katanya ini satu ganjaran yang besar. Kan walaupun di rumah di dunia ini tak ada rumah sendiri lagi, tapi di syurga Allah Taala dah beri dah cuk dah kepada kita rumah kita di syurga. Baik, seterusnya, nukil dan dalil 8 rakaat dan tiada dijauhkan keadaan yang 8 rakaat terafdal yang 12 rakaat serta bahawasanya ia terbaik daripadanya. Ini maksudnya ada dalil, ada nukil. Maksudnya ada nukilan ni maksud riwayat lah. Ada riwayat, ada hadis yang menunjukkan bahawa yang lebih afdal itu adalah 8 rakaat. Tadi kita kata yang paling rendah kesempurnaannya 4 rakaat. Lebih banyak, lebih baguslah. Maksimal 12 rakaat. Tetapi yang paling afdal untuk dikerjakan kerana Nabi SAW sentiasa mengerjakannya ataupun kerap kali mengerjakannya, iaitu dengan bilangan 8 rakaat. Itu panggil maksimal kesempurnaan, iaitu 8 rakaat. Dia lebih afdal daripada 12 rakaat. Macam mana pula tu? Kan sebelum ni kita ada bincang satu kaedah dalam kaedah fiqh. Semakin bertambah amalan itu kan makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Apa yang lebih banyak perbuatannya lebih bagus, lebih banyak fadilatnya. Tapi pada kali ini solat 8 rakaat lebih bagus daripada 12 rakaat. Kenapa? Orang kata kerana amal yang sedikit melebihi ia akan amal yang banyak pada beberapa surah. Maksudnya dalam beberapa keadaan dikecualikan. Yang sikit lebih hebat daripada yang banyak. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Melihat kepada fadilat yang dijanjikan. Contohnya apa dia antara yang dikecualikan, seperti sembahyang 2 rakaat qasar bagi musafir apabila sampai safarnya 3 marhalah, terafdal baginya daripada sembahyang 4 rakaat tamam. Ini kita pun biasa lalui keadaan ini. Dan apabila kita bermusafir, maka kita kerjakan qasar. Solat itu 2 rakaat, daripada 4 solat 2. Maka di sini 2 rakaat itu para ulama kata lebih afdal, lebih bagus daripada 4 rakaat yang kita kerjakan. Walaupun 4 rakaat itu lebih dari sudut perbuatannya. Itu contoh mengarang datangkan. Dan seperti serakaat sembahyang witir afdal daripada 2 rakaat sembahyang sunat fajar. Witir walaupun dikerjakan 1 rakaat, ianya lebih afdal daripada solat sunat fajar, solat sunat sebelum subuh. Kerana apa? Kerana martabat solat sunat witir itu lebih tinggi. Sebab itu kita dah bincang sebelum ni, prioriti solat sunat itu perlu kita ketahui. Dan solat sunat qabliyah, solat sunat fajar ini kita lupa bincang sebelum ni. Disunatkan kita baca surah ketika kita solat sunat fajar itu adalah rakaat pertama solat kita baca surah Al-Kafirun. Ini sunnah. Dan rakaat kedua surah Qul Huwallah. Disunatkan untuk diringkaskan 2 rakaat tersebut. Mungkin sebelum daripada solat sunat qabliyah itu kita solat sunat mutlak, yang mulai kita tu kita baca panjang, itu tak ada masalah, sunat panjang. Bahkan berdiri lama itu lagi bagus. Tetapi pada solat sunat fajar, afdalnya solat secara paling ringkas. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Dan selepas solat sunat itu disunatkan juga supaya kita pisahkan dengan ittija'. Ittija' ni maksudnya kita baring ke tepi belah kanan. Ini ikut sunnah.
Solat sunat 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian kita baring ke tepi, kemudian baru kita dirikan solat subuh. Tapi kalau amalan sebegini tak adalah kita nak buat secara zahirnya kalau kita duduk kat masjid. Habis tuan-tuan. Dan imam lepas ni, Imam Najmi lagi kan. Solat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian baring ke tepi. Terkejut nanti jemaah-jemaah tengok. Kalau kat rumah boleh insya-Allah. Tapi kalau tak semestinya baring, mungkin dipisahkan dengan perbuatan. Mungkin kita minum air dulu, ataupun kita berborak dulu, bercakap, berzikir dulu, mengasingkan antara solat sunat 2 rakaat itu dengan solat subuh, solat fardu subuh. Baik. Itu berkenaan dengan afdalnya. Dan contoh yang kita kata 1 rakaat lebih bagus daripada 2 rakaat solat sunat fajar. Tapi kalau dikerjakan solat sunat itu lebih banyak, itu lagi bagus. Kan 2 rakaat, 3 rakaat lebih bagus daripada 1, 5 rakaat lebih bagus daripada 3 dan sebagainya. Contoh lain, dan daripada 2 rakaat sembahyang tahajud. Maksudnya 1 rakaat witir itu lebih bagus daripada solat sunat tahajud. Dan meringankan 2 rakaat fajar afdal daripada melanjutkan keduanya dengan yang tiada warid. Ni kita sebut tadi kan. Maksudnya meringkaskan solat sunat subuh itu, qabliyah itu lebih bagus daripada kita baca ataupun kita solat dengan bacaan yang panjang. Jadi nak disebut di sini, ada yang perbuatannya kurang tetapi ia lebih afdal daripada perbuatan yang lebih banyak. Persoalan tu, kalau selepas tarawih kita dah solat witir, kemudian sebelum subuh lepas solat sunat, perlu ke kita solat witir balik? Tak perlu. Kita dah sebut dah pada siri yang lepas. Itu nanti tengok siri yang lepas. Kerana hadis Nabi SAW, Nabi kata, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir pada satu malam. Kalau sebelum tidur kita dah kerjakan, kemudian kita bangun qiyamul lail, kita nak kerjakan lagi, tidak ada tuntutan. Bahkan ulama kata sunat ataupun sunnah untuk kita tidak laksanakan buat kali yang kedua. Hukumnya sunnah meninggalkan. Maksudnya witir ini hanya sekali saja. Baik. Dan 2 rakaat sembahyang hari raya afdal daripada 2 rakaat sembahyang gerhana dengan kaifiatnya yang sempurna. Ini kita dah bincang sebelum ni. Hari raya lebih bagus, lebih afdal daripada solat sunat gerhana. Walaupun solat sunat gerhana ni dilebih lagi dari sudut kaifiatnya. Apa kaifiat yang lebih tu? Rukuknya 2 kali. Kan, rukuknya 2 kali. Pun begitu, solat sunat hari raya lebih afdal. Baik. Dan seterusnya, dan memperhubungkan madmadah dan istinsyak afdal daripada menceraikan keduanya. Ni pengarang masih lagi menceritakan yang sedikit lebih afdal daripada yang banyak, yang dikecualikan sebagai pengecualian. Maksudnya madmadah ni masuk air ke mulut, istinsyak masuk air ke hidung. Apa yang lebih afdal? Menghubungkannya. Maksudnya kita ambil air dengan 1 kali tadahan, kemudian kita masuk pada mulut sebahagian dan kita terus tolak masuk ke hidung. Maksudnya dengan menggunakan 1 bekas air sahaja. Kalau yang lain mungkin mengasingkan, ambil sekali 1 cedok masuk dalam mulut, 1 cedok lagi masuk dalam hidung. Maka di sini pengarang kata mengumpulkan kedua-duanya itu lebih afdal. Jadi kena praktis lah kalau nak dapat fadilat yang lebih afdal itu, praktis. Kan, 1 air itu, satu tadahan itu kita masukkan mulut dulu, baru masukkan ke hidung. Kan, kalau masukkan ke hidung dulu, baru masukkan ke mulut, lain macam nanti. Baik. Kemudian kata Syekh Ziyadi, yang muktamad bahawasanya sebaik-baik sembahyang duha yang terafdalnya iaitu 8 rakaat seperti yang tersebut di dalam syarah Muhazzab, nukil daripada kebanyakan fuqaha. Ini tadilah, maksudnya Syekh Ziyadi memperakui bahawa yang afdalnya adalah 8 rakaat seperti mana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Muhazzab, kitab Majmu'. Maka jika ditambahi atas 8 rakaat padahal setengahnya lagi, padahal disengajakannya, lagi tahu ia akan haramnya, tiada sah sembahyangnya. Maksudnya kalau dia nak dapat fadilat tapi dia buat lebih daripada 8, maka tidak sah. Tidak dapat fadilatnya.
Dan jika tiada nescaya jatuh sembahyang itu sunat mutlak. Kalau lebih daripada itu secara tidak sengaja, maka dia dianggap sebagai solat sunat mutlak saja. Solat sunat yang biasa. Solat sunat mutlak ni maksudnya tanpa ada apa-apa niat. Boleh. Jangan buat hal masuk air dalam hidung. Bulan Ramadan boleh masuk air dalam hidung. Dalam bulan Ramadan, pada siang hari waktu kita Ramadan, boleh masuk air dalam hidung. Cuma yang dimakruhkan adalah mubalaghah. Maksudnya masuk secara berlebih-lebihan. Sebab kalau bukan bulan Ramadan, bukan waktu berpuasa, kita disunatkan masuk air dalam hidung dengan mubalaghah, dengan berlebih-lebihan. Itu sunnah. Tapi di bulan Ramadan boleh masuk air dalam hidung, cuma tidak boleh ataupun makruh untuk kita berlebih-lebihan masuk air di dalam hidung. Kalau macam kita qiyamul lail secara jemaah dan kita tak tahu imam solat sunat apa. Sebab macam contoh kat masjid, kadang time qiyamul lail imam tak pakai mic, jadi tak dengar sampai muslimat. Soalan saya, boleh ke kalau niat solat sunat mengikut imam? Dia solat sunat yang kita kerjakan adalah solat sunat mengikut niat kita. Walaupun imam tu dia dah ijtihadah. Imam tu kata, okey, kita solat sunat tahajud 2 rakaat. Kita datang tu, kita tak niat sama macam imam. Kita rasa kita nak solat sunat taubat contoh. Solat sunat taubat. Disebabkan kaifiatnya sama, caranya sama 2 rakaat, maka niat kita boleh kita niat solat sunat taubat. Sebab apa? Sebab kaifiat sama. Jadi maksudnya saya menjawab persoalan tadi, kalaulah kita tak tahu apa niat imam, kita niat sendiri apa yang kita nak dirikan solat itu. Solat duha ke, solat qiyamul lail tahajud ke, solat hajat ke, solat taubat ke, bergantung pada niat kita sendiri. Sama juga macam waktu kita datang solat tarawih. Mungkin datang imam tengah solat, kita pun solatlah, masuk niat solat tarawih 2 rakaat. Tengok habis 2 rakaat, imam naik lagi 1 rakaat. Rupa-rupanya 2 rakaat tadi adalah 2 rakaat solat witir. Maka kita dapat pahala niat kita tadi tu. Maksudnya solat kita tadi tu dianggap solat sunat tarawih. Kan, mengikut kepada niat kita. Baik, tadi habis apa yang pengarang kata, yang sikit lebih baik daripada yang banyak. Seterusnya, maka jika dan sunat hendaklah dikerjakan ia 2 rakaat 1 salam, kerana Nabi SAW adalah ia sembahyang duha 8 rakaat, memberi salam ia daripada tiap-tiap 2 rakaat, riwayat Abu Dawud. Jadi di sini kaifiat solat 8 rakaat itu bukannya 1 salam, tetapi setiap 2 rakaat diselingkan dengan salam. Maksudnya 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Baik, kemudian solat sunat wudu. Solat sunat wudu, sunat dia dipanggil solat sunat bersebab. Sebabnya apa? Sebab ambil wudu. Jadi selepas kita ambil wudu, kita disunatkan untuk mendirikan solat sunat 2 rakaat. Jadi dapatlah fadilat solat sunat wudu tu. Tak silap ada satu hadis yang Nabi nyatakan, siapa berwuduk dengan wuduk yang sempurna, kemudian dia berdoa, kemudian dia pergi solat 2 rakaat solat sunat wuduk itu, dia mendapat fadilatnya, dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sunatnya hendaklah dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah surah Asy-Syamsu, dan pada rakaat yang kedua surah Ad-Duha. Jadi solat sunat duha ini disunatkan bacaannya rakaat pertama Asy-Syamsu, rakaat kedua Ad-Duha. Kata Syekh Ramli di dalam Nihayah, dan disunatkan bahawa dibaca di dalam 2 rakaat duha itu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Maksudnya ada 2 pandangan. Sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh ataupun sunnah bacaan. Boleh kita baca setakat yang kita mampu. Kalau kita mampu baca surah Asy-Syams dengan surah Ad-Duha, boleh. Itu pun sunnah. Itu lagi bagus sebab makna dia menghayati makna Ad-Duha itu. Sebahagian ulama kata surah Ad-Duha ini surah murah rezeki. Kan? Kemudian dicari-carilah dalil hadis dan sebagainya, tak ada pun Nabi kata solat duha itu murah rezeki dan sebagainya.
Maka sebagai ulama kata, sebahagian daripada asbab murah rezeki itu apabila kita memahami surah Ad-Duha yang kita baca di dalam solat duha kita. Maka itu yang menjadi asbab kita dimurahkan rezeki. Dan sebenarnya secara tak langsung ada hadis lain Nabi SAW pernah menegur anak baginda SAW iaitu Fatimah. Nabi kata, wahai Fatimah, kamu tidur waktu Allah Ta'ala sedang mengagih-agihkan rezeki. Allah Ta'ala menaburkan rezeki. Ketika itu Fatimah tertidur. Maksudnya selepas waktu subuh, waktu duha tu, Nabi tegur, wahai Fatimah, kamu tidur waktu Allah Ta'ala mengagihkan rezekinya. Jadi ini menjadi satu isyarat bahawa waktu itu adalah waktu signifikan dengan Allah Ta'ala permudahkan rezeki kita. Maka siapa yang melakukan solat sunat duha, maka insya-Allah dengan izin Allah, Allah Ta'ala permudahkan rezekinya. Jadi dari sudut surah yang dibaca di dalam solat itu, maka terpulang kepada kemampuan masing-masing. Yang afdal kita sebut sini Asy-Syamsu Ad-Duha. Kalau tak pun menurut pandangan Syekh Ramli, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kemudian kalau kita solat itu lebih daripada 2 rakaat, kita solat 4 rakaat ataupun 6 rakaat ataupun 8 rakaat, macam mana dengan sunnah ini? Boleh diselang-seli. Maksudnya qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah, qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah, sehinggalah habis. Baik, kemudian pengarang kata maka 2 surah itu afdal daripada surah Asy-Syamsu dan surah Ad-Duha. Maksudnya Al-Kafirun dengan qul huwallah, pengarang kata lebih bagus daripada Asy-Syamsu dengan Ad-Duha. Dan jika ada keduanya itu di dalam sekalipun, maksudnya sekalipun kedua-dua itu ada di dalam hadis Nabi SAW, pengarang kata Ikhlas dengan surah Al-Kafirun itu lebih afdal. Kenapa? Kerana bahawasanya surah Al-Ikhlas itu menyamai akan thuluth Quran. Pengarang kata kerana qul huwallah itu menyamai 1/3 Al-Quran. Fadilat dia besar. Dan surah Al-Kafirun itu menyamai serubuk Quran dan tiada berganda. Al-Kafirun pula menurut hadis yang lain menyamai 1/4 Al-Quran. Maksudnya dari sudut maknanya, fadilatnya menyamai 1/4 Al-Quran. Dan waktunya kemudian daripada naik matahari segala berkekalan hingga rembang matahari. Maksudnya bermula daripada matahari dah terbit, dah panjangnya sepanjang panjang galah. Maksudnya boleh juga diibaratkan kebiasaannya panjang lembing. Galah ataupun lembing itu maksudnya kalau kita ukur matahari, kita pacak kayu, kemudian kita tengok bayang-bayang. Bayang-bayang matahari itu, kalau tengok bayang-bayang itu panjangnya dah menyamai panjang galah ataupun panjang kita kata apa tadi? Lembing tadi. Itu dah dianggap dah bermulanya waktu duha, sehingganya rembang matahari. Rembang matahari maksudnya zawal, tergelincirnya matahari sebelum waktu zuhur. Inilah yang telah dijazamkan dengan dia oleh Imam Rafi'i dan yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu'. Maksudnya yang disahkan oleh 2 ulama besar dalam mazhab Syafi'i, iaitu Imam Ar-Rafi'i dengan Imam An-Nawawi, dari sudut maknanya, dari sudut masanya. Dan tahqiq bahawasanya akhir waktunya hingga gelincir matahari, kata Syekh Islam di sini adalah Zakaria Al-Ansari. Iaitulah yang dikehendaki dengan rembang matahari, yakni pada kalam Imam Rafi'i dan lainnya. Ini dia nak bagi tahu, maksudnya yang maksud rembang matahari itu maksudnya gelincir matahari. Tetapi mentakhirkan dia hingga tengah naiknya adalah afdal. Waktu yang afdal untuk kita dirikan solat sunat duha ini adalah apabila matahari dah naik. Dah naik itu maksudnya bukan baru bermula tapi dah lama naik. Dalam hadis Nabi nyatakan apabila unta dah mula panas, maksudnya unta dah mula bangun. Kan kalau pagi tu unta lepak aja, diduduk aja kan. Sampai waktunya unta tu bangun, itulah waktu afdal solat duha. Sebab apa? Sebab lantai dah mula panas dengan panahan matahari. Kalau kita nak ukur hari ni mungkin lingkungan jam 10 lebih gitu, dah mula waktu afdal. 10 pukul 11 dan sebagainya. Itu secara ringkas perbincangan kita berkenaan dengan solat sunat duha. Saya nak cover satu lagi tajuk, iaitu berkenaan dengan solat sunat tahajud. Ini ringkas sahaja. Ada soalan ke? Kita tengok tadi.
Jadi tak bolehlah guna niat solat sunat ikut imam. Ya, kalau soalan tadi, kalau dia tak tahu, maksudnya dia pun tak nak niat dia sendiri, kemudian dia nak ikut imam. Boleh taklikkan niatnya ikut imam. Kalau imam sekarang ni solat tahajud, maka dia niat seperti niat imam. Boleh, hukumnya harus. Kita niat mengikut niat imam. Baik. Tajuk yang kedua, itu tajuk yang terakhir bagi perbincangan kita pada hari ini, dan siri perbincangan dalam kitab Sabil Al-Muhtadin ini adalah solat sunat tahajud. Baik, kata pengarang, dan sunat sembahyang tahajud iaitu sembahyang sunat pada malam kemudian daripada tidur. Tahajud ini, kata pengarang kitab Fiqhul Manhaji, Syekh Mustafa Bugha, dia kata tahajud ni maksudnya tarkun naum. Hujud ini maksudnya naum. Tahajud maksudnya meninggalkan ataupun meninggalkan tidur lah. Maksudnya pada waktu malam, apabila dia dah tidur, kemudian dia bangun meninggalkan tidur, waktu itu dianggap sebagai ibadah tahajud. Sembahyang sunat pada malam kemudian daripada tidur. Dan sunat bagi orang yang mengerjakan tahajud itu tidur pada waktu qailulah, iaitu tengah hari, supaya menolong ia akan jaga pada mengerjakan tahajud. Jadi bagi yang nak menunaikan solat sunat tahajud ini ataupun qiyamul lail, maka dia disunatkan untuk qailulah. Qailulah ni maksudnya tidur sekejap sebelum gelincirnya matahari. Maksudnya sebelum zuhur. Tidur sekejap, disunatkan. Kerana sabda Nabi SAW, ista'inu bil qailulati ala qiyamil lail. Artinya, mintalah tolong kamu dengan tidur pada waktu qailulah atas bangun sembahyang pada malam. Maksudnya kalau kita qailulah, tidur sekejap waktu tengah hari, dia membantu kita untuk mudah bangun dan beribadah pada waktu malam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan sunat sentiasa mengekali atas mutlak sembahyang sunat, kerana dengan dia disempurnakan barang yang kurang daripada sembahyang fardu. Pengarang kata di sini, sunat kita untuk mengekali atas mutlak. Maksudnya apabila kita bangun solat malam, kita digalakkan supaya memperbanyakkan solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni apa saja? Maksudnya kita solat 2 rakaat, niat saja aku solat sunat kerana Allah Ta'ala. Tidak ada kait dengan apa-apa niat, maka dia akan jadi solat sunat mutlak. Maka pengarang kata, solat sunat ini fungsinya adalah disempurnakan barang yang kurang daripada sembahyang fardu. Disebabkan solat fardu kita mungkin kurang, tak khusyuk, pakaian mungkin tak berapa baik, ataupun mengurangkan pahala solat kita, maka dengan ibadah sunat ini, solat sunat ini, dia boleh menampung kekurangannya. Ada soalan, yang fadilat solat sunat duha 10 rakaat itu adakah kena konsisten setiap hari 10 rakaat baru boleh dapat kelebihan itu? Di dalam hadis ini Nabi nyatakan siapa yang kerjakan. Maksudnya siapa yang kerjakan. Siapa yang solat empat rakaat ataupun 2 rakaat tadi, lupa dah hadis tadi. Dia dipelihara daripada dosa. Kalau dikerjakan 10 rakaat, maka dia akan mendapat fadilat yang kita nyatakan tadi. Mana tadi? Ni. Nescaya tiada disuratkan atasnya dosa. Itu kalau mengerjakan 10. Betul lah tu. 10 rakaat, maka dia akan terpelihara daripada dosa. Dan jika dia sembahyang akan 12 rakaat, nescaya diperbuatkan baginya rumah di dalam syurga. Maksudnya di dalam hadis ni hanya menyatakan sekiranya dia melaksanakannya. Baik, kita sambung berkenaan dengan qiyamul lail tadi. Tersebut di dalam matan Ubab, mula-mula barang yang dihisab dengan dia hamba iaitu sembahyangnya. Pengarang kata, benda pertama sekali akan dihisab adalah solat.
Jika baik sembahyangnya beroleh kemenanganlah ia, dan jika tiada maka sia-sia dan kerugianlah ia. Itu yang pertama, kena titik beratkan berkenaan dengan salat. Dan jika kurang fardunya disempurnakanlah dengan sunatnya. Sunat menampung kekurangan yang fardu. Seperti demikian itulah yang tinggal daripada segala amalannya. Dan lagi tersebut di dalam matan Ubab, apabila sakit seorang hamba atau musafir ia, nescaya disuratkan Allah Ta'ala pahala amal yang telah dikerjakannya akan dia di dalam hal sihat badannya atau di dalam mukim di dalam negeri. Ini pengarang nyatakan di dalam matan Ubab, pengarang kitab tersebut menyatakan kalau seseorang itu sakit, seorang hamba itu sakit, sebelumnya dia sihat tapi sekarang dia sakit, ataupun sebelum ini dia berada di rumah kemudian dia bermusafir, nescaya disuratkan Allah Ta'ala pahala amal yang telah dikerjakannya. Maksudnya dalam keadaan kalau kita konsisten melaksanakan sesuatu ibadah, tiba-tiba kita ada kekangan. Contohnya macam sekarang ni lah. Kan? Mungkin yang jenis kaki masjid, suka datang ke masjid, suka solat sunat tahiyatul masjid, suka qiyamul lail dan sebagainya. Kalau ada keuzuran dia tidak dapat melaksanakan amalan-amalan yang dia konsisten lakukan sebelum ini, maka pengarang kitab kata disuratkan ke atasnya. Maksudnya dia still dapat juga pahala ibadah yang dia konsisten sebelum ini walaupun dia tak kerjakan sekarang ini disebabkan sakit ataupun disebabkan musafir. Itu berkenaan dengan hikmah kita beribadah solat sunat ataupun ibadah-ibadah sunat. Seterusnya, makruh berjaga pada tiap malam sentiasa kerana ditegah yang demikian sebab memberi mudarat pada tubuh. Walaupun sunat ibadah waktu malam, qiyamul lail dan sebagainya, tetapi ditegah sekiranya berterusan itu boleh mendorong kepada kemudaratan pada diri. Kan sepatutnya solat sunat itu kalau kita kebiasaannya mungkin 4 rakaat, 8 rakaat, tapi dia punya qiyamul lail sampai sepanjang malam. Sepanjang malam dan setiap hari. Maka ini boleh jatuh makruh sekiranya dengan sedemikian dia jadi demam, dia jadi tak boleh nak buat kerja lain dan sebagainya, hukumnya makruh. Adalah Abdullah bin Amr bin al-As sentiasa berjaga pada tiap-tiap malam kerana ibadah dan sentiasa puasa pada tiap-tiap hari. Ini contoh. Abdullah bin Amr bin Amr ibn al-As, dia pernah dalam situasi dia berajin solat qiyamul lail dan dia puasa pada siang hari. Maka dikhabarkan orang yang demikian itu kepada Rasulullah, diadukan kepada Rasulullah. Maka sabda baginda kepada Abdullah, saya terus baca maksud dia hadis ini, tiadakah dikhabarkan orang akan dikau bahawasanya engkau sentiasa puasa pada tiap-tiap hari dan sentiasa bangun berjaga pada tiap-tiap malam. Maksudnya Nabi dapat khabar, betul ke kamu sentiasa qiyamul lail setiap hari dan setiap hari kamu puasa? Maka jawab Abdullah, dia kata, ya benar wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi, janganlah engkau perbuat yang demikian itu. Jangan kamu buat macam tu. Puasa engkau sehari dan berbukalah engkau sehari. Maksudnya jangan setiap hari kita puasa. Dia boleh memudaratkan ataupun melemahkan diri. Nabi kata puasa sehari, buka sehari. Maksudnya tak puasa sehari. Dan bangun engkau kerana sembahyang dan tidur engkau. Maksudnya ada waktu kita bangun qiyamul lail, ada waktu kita rehat, kita tidur. Tak adalah sepanjang malam kita qiyamul lail. Kerana bahawasanya bagi tubuhmu atasmu hak. Maksudnya badan kita ni ada hak. Dia akan tuntut bagi kita. Maksudnya dia akan menuntut ke atas kita. Sekiranya kita tak bagi dia tidur yang cukup, dia akan tuntut suatu hari ke atas kita. Sekiranya kita tak makan makanan yang sihat, dia akan tuntut ke atas kita suatu hari nanti. Sehinggalah habis. Hadis itu panjang lagi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Apa dah? Hari ini panjang sikit kita. Tak apa, ini siri terakhir. 4 siri sebelum ini, kalau yang tak sempat mungkin boleh tengok siri kita sebelum ini. Berjaga yang tiada memberi mudarat, maka iaitu tiada makruh. Tadi yang makruh kalau memberi mudarat.
Kan setiap hari qiyamul lail, disebabkan itu pekerjaan di siang hari dia tidak produktif ataupun tidak kualiti, maka itu makruh. Tapi kalau tidak ada masalah, okey saja, konsisten, elok, maka tak makruh. Kerana bahawasanya Nabi SAW apabila masuk 10 hari yang akhir daripada bulan Ramadan, berjaga ia kerana ibadah pada sekalian malamnya. Jadi Nabi tunjukkan kepada kita, Nabi pernah setiap malam, maksudnya bersungguh-sungguh qiyamul lail. Bila? 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tuan-tuan, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan seluruh sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, jadikan 10 terakhir bulan Ramadan kita pada tahun ini adalah sebaik-baik ibadah yang pernah kita laksanakan. Mungkin walaupun kita tak dapat pergi qiyamul lail di masjid, tak apa, tak ada masalah. Qiyamul lail di rumah pun itu dianggap sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itu lebih bagus. Sebab apa? Sebab solat sunat ini, dia punya key dia punya rahsia dia, sekiranya dikerjakan tanpa diketahui oleh manusia, ia lebih bagus daripada dikerjakan di hadapan manusia yang diketahui oleh ramai orang. Solat sunat afdal di rumah, solat wajib afdal di masjid. Jadi sekarang kita cerita tentang solat sunat, maka afdalnya dikerjakan di rumah. Jadi 10 terakhir di bulan Ramadan, dan pada malam hari raya keduanya yang demikian itu sunat juga. Maksudnya sunat juga kita bangun qiyamul lail, menghidupkan malam pada kedua-dua malam raya. Malam raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Seterusnya. Dan makruh menentukan malam Jumaat dengan membawa sembahyang, kerana sabda Nabi SAW, la takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali. Ni kata Nabi, jangan kamu tentukan akan malam Jumaat dengan sembahyang daripada antara sekalian malam yang lain. Di sini ada larangan. Larangan ini bermaksud makruh. Makruh apa? Makruh kalau kita hanya mengkhususkan malam Jumaat untuk kita solat sunat ataupun qiyamul lail. Ini khusus dinyatakan tentang sembahyang. Jadi sebahagian ulama buat kesimpulan, tidak boleh kita nak mengkhususkan solat malam itu pada malam Jumaat saja. Walaupun kita tahu hari Jumaat ini fadilatnya besar, ada banyak kelebihan dan sebagainya, tetapi ada larangan. Apabila Nabi larang, maka kita tak boleh nak buat. Tapi kalau sekali-sekala kan kita buat, mungkin kita buat anak beranak semua berkumpul di rumah, kebetulan malam itu malam Jumaat, maka kita kalau di negeri-negeri selain daripada mungkin Kelantan, Johor, tak silap di mana lagi yang jenis cuti hari Jumaat Sabtu. Jadi apabila cuti hari Jumaat Sabtu, mungkin tak apalah, malam ni kita qiyamul lail, esok kita tak kerja. Jadi mengambil sempena itu, kemudian dia ajak semua keluarga dia qiyamul lail, solat sunat pada malam itu secara berjemaah, itu tak ada masalah. Tetapi kalau dia khususkan setiap malam Jumaat je qiyamul lail, malam Jumaat je qiyamul lail, malam Jumaat je qiyamul lail, malam lain tak qiyamul lail, maka dibimbangi kita termasuk di dalam larangan ini. Nabi kata jangan kamu khususkan malam Jumaat itu dengan qiyam, itu dengan mendirikan salat. Oleh sebab itu kita kena faham dan kita kena hayati hadis ini. Menentukan malam Jumaat dengan mengucap salawat atas Nabi dan tilawah Al-Quran, maka tiada makruh. Yang dinyatakan tadi makruh untuk salat saja. Tapi kalau kita nak menghidupkan malam Jumaat itu dengan kita berselawat, kita baca Quran, tadarus, berzikir dan sebagainya, ianya tidak termasuk di dalam larangan ini. Boleh kalau nak buat. Tapi tak pernahlah. Jarang-jarang orang buat kan, bangun pagi-pagi kita buat berzikir, berselawat. Biasanya orang akan qiyamul lail dan sebagainya. Hanya adalah ia sunat juga. Maksudnya hukumnya pun dianggap sunat. Walaupun kita tak solat, tetapi kita hanya berzikir, ini juga dianggap sebagai sunat. Makruh meninggalkan sembahyang tahajud yang telah diadatkannya dengan tiada darurah. Kerana sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail thumma tarakahu.
Hukumnya makruh bagi orang yang dah menjadi kebiasaannya bangun qiyamul lail setiap hari, qiyamul lail sengaja. Malam esok malaslah nak qiyamul lail malam esok, malam lusa malaslah. Jadi hukumnya apa? Makruh bagi dia. Sebab apa? Sebab dia dah menjadi adat kebiasaan dia, tiba-tiba dia sengaja untuk meninggalkannya. Maka hukumnya makruh kerana Nabi pernah tegur Abdullah di sini. Nabi kata, jangan kamu jadi macam orang tu. Orang tu dia qiyamul lail straight kemudian ditinggalkan. Jadi hukumnya makruh. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya kira setakat itu dulu perbincangan kita pada malam ini. Ada lagi beberapa perbincangan masih lagi di dalam bab tahajud. Kalau saya boleh ringkaskan, sunat melakukan tahajud setiap malam. Ni kita dah sebut tadi. Dan waktu yang dituntut, waktu afdal untuk tahajud itu waktu bila? Kalau kita lihatkan pada waktu malam, untuk tahajud itu bermulanya selepas isyak sehingga ke subuh. Waktu yang afdalnya bila? Yang afdalnya kata pengarang kitab adalah waktu yang orang paling susah nak bangun. Kalau kita bahagikan malam itu kepada dua, maka bahagian yang kedua itu paling susah, maka itulah paling afdal. Kalau kita bahagikan malam itu kepada tiga malam, tiga bahagian, maksudnya bermula selepas isyak sampai ke subuh, bahagi kepada tiga bahagian, maka bahagian yang di tengah-tengah itu lebih susah untuk dibangun ataupun untuk orang nak bangun untuk beribadah. Maka waktu yang paling susah orang nak bangun, waktu itulah paling afdal kita qiyamul lail. Dan sunat juga kita mengejutkan orang lain untuk tahajud. Mungkin kalau kita bangun tahajud, kejut isteri, kejut anak, kejut mungkin kalau duduk di asrama, kejut kawan-kawan yang memang kalau kita tahu kita kejut dia pun nak bangun dan tak memudaratkan kita. Kan kadang-kadang kita kejut orang yang tengah tidur ni kan, dia memang niat dah tak nak bangun qiyamul lail. Siapa kejut dia memang kena dengan dia. Kan kena penumbuk dengan dia ke kena. Jadi memudaratkan diri dia, maka tak menjadi sunnah bagi dia untuk dia kejutkan orang tersebut. Jadi hukum asalnya sunnah kita mengejutkan orang lain juga untuk bangun qiyamul lail. Dan yang terakhir adabnya, apabila kita bangun dari tidur, kita disunatkan sapu muka, maksudnya hilangkan kesan-kesan tidur tu, sapu muka, ataupun pergi ambil wuduk. Ataupun sebelum pergi ambil wuduk, ulama ajarkan kita dengan kita baca akhir surah Ali Imran. Akhir surah Ali Imran bermula daripada ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Tuan-tuan kalau buka surah Ali Imran tu, di hujungnya sebelum masuk surah An-Nisa tu, dua muka surat sebelum ada ayat inna fi khalqis samawati wal ard sampai habis ayat tu. Kalau tuan-tuan boleh hafal, baca ayat tu sampai habis surah, ia dianggap sebagai sunnah apabila kita bangun dari tidur untuk kita baca. Jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan ibadah malam ataupun disebut sebagai qiyamul lail. Dan sikit lagi benda yang terakhir, sebenarnya apabila kita lafaz, kita itlakkan dengan kita nyatakan qiyamul lail, sebenarnya dia ada beza dengan tahajud. Sebagai ulama membezakan macam mana. Qiyamul lail maksudnya umum, mendirikan malam. Siapa sahaja bangun waktu malam ataupun berzikir waktu malam, solat sunat waktu malam, baca Quran waktu malam, itu dah dianggap qiyamul lail. Tetapi tahajud hukumnya khusus kepada apa? Kepada orang yang dah tidur kemudian dibangun balik daripada tidur, maka dia mendapat solat sunat tahajud. Sebab tu kita kata orang yang tak tidur dulu, dia terus stay begitu saja, kemudian dia nak solat pada waktu malam, dia dapat menghidupkan malam qiyamul lail, tetapi dia tak dapat khusus solat sunat tahajud yang kita bincangkan tadi. Jadi apabila kita tidur dulu, di sana ada masyaqqah, ada kesukaran untuk kita bangun balik. Maka apabila kita kunci jam, kita usaha untuk bangun, maka kita akan dapat pahala khusus apabila kita solat tahajud. Itu beza antara qiyamul lail, mendirikan malam dengan apa juga ibadah, dengan tahajud, yang mana ibadah khas, solat sunat khas kepada orang yang setelah dia bangun daripada tidur selepas isyak. Wallahu alam, saya anggap perbincangan kita berakhir di sini saja. Setelah 4 siri perbincangan, saya baca kitab Sabil Al-Muhtadin ini. Saya cadangkan tuan-tuan mungkin boleh dapatkan di pasaran ataupun di mana-mana, baca. Mungkin ada terlepas saya bincangkan.
Boleh tengok sendiri dan boleh baca sendiri. Niat saya tidak lain tak bukan, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang menonton, supaya apabila kita ada ilmu tentang sesuatu ibadah, kita akan rasa terdorong untuk melakukan ibadah tersebut. Seperti saya nyatakan sebelum ni, ilmu adalah pendorong yang paling hebat dalam menghasilkan ibadah. Orang yang apabila dia ada ilmu, maka dengan ilmu itu dia akan terdorong untuk melakukan ibadah. Moga-moga kita di bulan Ramadan Al-Mubarak ini Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan semangat kita untuk mendirikan solat-solat sunat di bulan Ramadan ini dan juga ibadah-ibadah sunat yang lain. Wallahu alam, ampun maaf atas segala kekurangan. Sekiranya ada kesilapan, mohon tunjuk ajar daripada asatizah, para alim ulama yang mendengar video pada hari ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Selamat berbuka puasa. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.